Buletin Didik 2 Oktober bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertandingan sepak penalti Piala Dr. Razi Jidin berjaya mencatat rekod sebagai sepakan penalti paling banyak dalam sebuah pertandingan bola sepak di Malaysia. Ia mengumpulkan 354 pasukan dan 1,770 peserta yang dijalankan di 4 padang sekitar Putrajaya pada peringkat saringan sebelum perlawanan akhir dilangsungkan di Stadium Pancarona. Disaksikan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin sendiri, kategori sekolah dibenangi SMK Putrajaya 16, manakala pasukan dari Puchong, Kampung Munyandi menjuarai saingan terbuka. Pada sebelah petang turut berlangsung membabitkan organisasi media menyaksikan pasukan TV3 bergelar naib juara selepas tewas tipis 6-7 kepada RTM di perlawanan akhir. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razi hari ini meluangkan masa hujung minggu berbasikal sekitar Putrajaya bersama sekumpulan guru. Program Cikgu Fun Ride sejauh 25 km turut disertai pengarah bahagian pengurusan sekolah harian Zainal Abbas, pengarah pendidikan JPWP Putrajaya Fariza Ahmad dan Wakil Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Melalui hantaran di Facebook Datuk Dr. Razi, program kerjasama dengan Majlis Belia Malaysia turut disertai masyarakat setempat. Program Fun Ride bukan sahaja acara rekreasi yang menyihatkan badan, malah mengeratkan hubungan guru-guru dan masyarakat setempat. Beliau berharap aktiviti sebegini lebih kerap dianjurkan dan disertai lebih ramai peserta. Sebanyak 52 rekaan fashion hasil ciptaan pelajar Kolej Vocational Tawau diperagakan pada pertunjukan fashion di kolej berkenaan. Semua seni reka fashion pakaian lelaki dan wanita dihasilkan pelajar Diploma Vocational Malaysia DVM tahun 2 program seni reka fashion. Program bertemakan Bumi Peladang berlangsung di Dewan Tun Ahmad Shah Kolej Vocational Tawau. Pertunjukan fashion terbahagi kepada 5 segmen iaitu Dream Day, Royal Borneo, Kingston, Garden City dan Cosplay. Tapi kali ini kita banyak menjemput dan mempelawar komuniti, masyarakat di sekitar Tawau, juga rakan-rakan kolaborasi dari pihak industri dan sama ada dari Tawau ataupun di luar Tawau, termasuk alumni dan ibu bapa yang turut hadir sama menyokong fashion show pada kali ini. Harapan saya agar program sebegini akan sentiasa dibuat walaupun dia bukan untuk memenuhi pelajaran ataupun keperluan dalam satu subjek tu. Dia sentiasa dibuat untuk pelajar ni belajar untuk menguruskan program. Di mana dalam setiap kali kami melakukan program sebegini, pelajar akan mendapat pengalaman yang sangat-sangat berharga yang pelajar ni boleh gunakan untuk masa akan datanglah untuk digunakan ke alam pekerjaan. Model yang terlibat adalah seramai 27 orang dan makeup artis iaitu pelajar sendiri mempunyai 19 orang pelajar yang membuat solekan kepada model lah. Program ini adalah satu inisiatif untuk memenuhi tuntutan khusus pembelajaran bagi subjek vocational selain mengumpul dana bagi menaik taraf bengkel seni reka fashion di kolej berkenaan. Selain pertunjukan, pelbagai acara lain diadakan antaranya persembahan tarian dan nyanyian daripada pelajar kolej dan jemputan khas. Ini adalah penganjuran kali ke-7 diadakan kolej itu. Kejayaan seseorang murid tidak hanya diukur pada pencapaian akademik semata-mata. Sebaliknya, ia juga dilihat daripada sikap, pemikiran, hati budi serta nilai insaniah. Atas tujuan itu, murid digalakkan menyertai aktiviti co-kurikulum di sekolah. Segmen aktiviti minggu ini mengupas aktiviti kelab tarian di Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Kelab Setia Kesuma Dance baru ditubuhkan pada tahun 2020 dan kembali aktif awal tahun ini. Mempunyai kira-kira 30 ahli yang terdiri daripada murid tahun 3 hingga 6, kelab itu terbahagi kepada 2 jenis kelas, iaitu tarian asas dan tarian khas untuk pertandingan. Baru-baru ini kami ada menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh tidak silap saya di MSU. Walaupun kami baru sahaja bergiat secara aktif bermula awal tahun hari itu dan merupakan penyertaan pertama untuk tahun ini, alhamdulillah sekolah telah mendapat pencapaian tempat keempat
bersaing dengan sekolah-sekolah yang memang dah established dan hebat dalam persembahan mereka. Tambahnya daripada situ, pertandingan demi pertandingan disertai mereka untuk menggilap lagi bakat penari-penari cilik itu. Rosita turut melihat kerjasama antara ibu bapa dan warga sekolah penting dalam menentukan hala tuju murid, baik dari segi akademik maupun aktiviti kurikulum. Bagi Ketua Kelab Muhammad Airil Hazrik dari tahun 6, minat dalam bidang tarian bermula 2 tahun yang lalu. Paling saya suka Inang dengan Zapin. Kerana gerakan diorang sangat cantik, tangkas dan susah pun susah jugalah. Tapi paling saya suka kalau sama. Itu dia. Saya rasa bangga sebagai seorang ketua. Dan saya rasa saya harap boleh menang, tapi boleh lah. Tak ada rezeki sangat, tapi yang paling penting masuk pertandingan tu. Dapat CJ pun dah okey dah. Yang paling penting pertunjukan tu. Sebab menari tu best. Lepas tu kalau menari tu dapat menari dengan kawan-kawan. Lepas tu dapat jumpa kawan baru. Lepas tu kawan ajar kalau tak tahu tarian tu. Selain menyeronokkan, tarian juga merupakan aktiviti melibatkan pergerakan lokomotor dan minda yang bermanfaat buat anak-anak seawal usia 9 tahun. Kembali di Buletin Didik. Malayan Banking Berhad Maybank menganugerahkan biasiswa penuh bernilai RM4 juta kepada 61 pelajar Malaysia yang layak daripada keluarga berpendapatan rendah. Ia bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama di universiti tempatan dan luar negara terkemuka tahun ini. Biasiswa di bawah anugerah biasiswa kumpulan Maybank itu adalah tambahan kepada 71 pemegang biasiswa Maybank sedia ada di bawah program beasiswa yang ditadbir oleh Yayasan Maybank. Pengerusi Maybank Tan Sri Zamzam Zairani Muhammad Isa berkata, jumlah kos biasiswa untuk 132 pelajar ini adalah lebih kurang 7.2 juta ringgit untuk tahun ini. Sejak 5 dekad lalu, lebih 2,000 pelajar telah mendapat manfaat daripada program biasiswa Maybank sekaligus memberi sumbangan besar kepada pertumbuhan organisasi serta negara. Tambahnya, Maybank kekal komited untuk terus membangunkan dan memperkaya kumpulan bakat berpotensi dengan menyediakan tajaan kepada pelajar Malaysia yang layak, terutama mereka dalam kategori B40 untuk melanjutkan pengajian tinggi yang berkualiti di universiti awam terkemuka di negara ini serta di Amerika Syarikat, Australia dan United Kingdom. Anugerah biasiswa kumpulan Maybank yang telah menjadi inisiatif tanggungjawab korporat teras kumpulan sejak 1970-an merangkumi sokongan keuangan termasuk yuran pengajian, allowance sari hidup, penginapan, allowance buku, perlindungan insurans dan komputer riba. Ia bertujuan membangunkan bakat secara profesional melalui kerjaya yang memberikan manfaat bersama Maybank. Program pembangunan kerjaya pula termasuk program pelatih, tugasan perniagaan serta bengkel pembangunan peribadi dan kepimpinan. Lebih 400 peluang pekerjaan ditawarkan pada Hari Terbuka dan Karnival Kerjaya Malaysia Aviation Group MAG 2022 di Akademi Malaysia Airlines Petaling Jaya baru-baru ini. Acara 2 hari itu menawarkan kerjaya dalam bidang teknikal dan bukan teknikal. Antaranya kru kabin, kru teknikal, kaki tangan kejuruteraan, catering, pemasaran, operasi lapangan terbang serta e-dagang. Program julung kali ini juga bertujuan menyokong usaha kerajaan mempercepat pemulihan sosio-ekonomi negara serta menggiatkan semula pertumbuhan industri penerbangan selepas era pandemik COVID-19. Tujuan saya datang ke sini untuk menambah ilmu, cari informasi untuk habis belajar nanti. Program ni amat pentinglah untuk semua sebab kita pun tak tahu kan program apa, minat apa kita lepas pada ni kan. Just bila wujudnya program macam ni kiranya membuka peluang lah untuk semua pelajar mengenal pasti apa yang dia peminat dan apa peluang berjaya selepas ni. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad yang merasmikan program ini berkata, Kementerian amat berbesar hati menjadi sebahagian daripada perjalanan MAG dalam meneraju sektor penerbangan di Malaysia.
Kementerian kata beliau amat menyokong penganjuran inisiatif seperti ini yang berupaya menarik minat lebih ramai anak muda, khususnya graduan yang sedang mencari pekerjaan serta peluang untuk meneroka potensi dan keupayaan masing-masing. MAG kini mempunyai lebih 11,000 pekerja dalam semua unit perniagaan anak-anak syarikat dan stesen wilayahnya, termasuk 1,249 juruterbang dan 2,158 kru kabin. Ini termasuk 1,426 perwakilan wanita di peringkat pengurusan dalam kumpulan MAG. Fasiliti inovasi kita semula Fix Fasa 2 yang memfokuskan kepada memproses sisa domestik dan pukal akan dibina bersebelahan Fix Fasa 1 di Presin 20 Putrajaya tahun depan. Pembinaan yang membabitkan kos kira-kira RM50 juta. Fix Fasa 2 akan dilengkapi teknologi incinerator dan dijangka beroperasi pada 2025 ketika Pusat Tapak Pelupusan Sampah Tanjung 12 Kuala Langat tidak boleh menerima lagi sampah dari Putrajaya. Ketua Pegawai Eksekutif Alam Flora Sdn Bhd Datuk Muhammad Zain Hassan berkata, Fix Fasa 2 sedang melalui proses penilaian kesan kepada alam sekitar EIA sebelum pembinaannya dijalankan. Berkongsi kepada media selepas program Waste is Amazing Upcycling Competition 2022, Fix Fasa 1 yang mula beroperasi pada 2020 hanya menerima sisa buangan kering seperti kertas, cardboard dan plastik. Ia juga menerima antara 80 dan 92 tan kertas sehari yang dihasilkan penduduk serta perusahaan komersial dari kawasan sekitar. Katanya lagi, penglibatan kita semula di Putrajaya adalah tinggi. Pada masa sama, Putrajaya juga mempunyai beberapa pusat pembelian barangan kita semula yang menerima banyak sisa daripada penduduk dan perusahaan komersial. Sementara itu, Presiden Perbadanan Putrajaya Datuk Fadlun Mak Wujud berkata, kadar kita semula Putrajaya pada masa ini adalah kira-kira 16% dan dijangka mencecah 40% menjelang 2025. Penularan COVID-19 di Malaysia telah memberi impak besar kepada semua sektor terutamanya industri pelancongan domestik. Namun dengan situasi yang bertambah baik, selain pelbagai kelonggaran yang diberi kerajaan, sektor itu dilihat semakin pulih sekaligus menggalakkan pengusaha pelancongan menawarkan pelbagai tarikan serta pakej menarik buat pelanggan mereka. Antara lokasi yang menjadi tarikan, Sungai Jahang Gopeng Perak yang menawarkan pengalaman menarik buat mereka yang gemarkan aktiviti melibatkan alam semula jadi. Terletak tidak jauh dari Pekan Gopeng, ia kini semakin mendapat perhatian ramai untuk beriadah, khususnya ketika hujung minggu. Menarik perhatian pengunjung, persekitaran yang menghijau serta kejernihan air sungai itu. Selain mandi manda, pelbagai aktiviti rekreasi air boleh dicuba orang ramai, antaranya berkayak tiup atau tubing dan berakit arus deras. Saya pasti akan berikan recommendation yang tinggi untuk tempat ni dekat kawan-kawan saya, especially mereka yang sukakan aktiviti-aktiviti lasak untuk datang ke My Gopeng Resort. Siapa yang rasa diri dia macam tak confident, boleh cuba kat sini. Uji diri, ketahanan diri lah, orang kata. Teamwork. Ada potensi sungai ni memang luas lah. Memang luas betul. Macam-macam aktiviti boleh buat. Bukan water rafting je. Mana ni boleh buat pusat pelancongan, mana macam datang mandi ke apa kan. Pengunjung juga boleh memilih untuk berkemah di tapak perkemahan yang dilengkapi pelbagai kemudahan asas di tebing sungai. Bagi yang mahukan lebih keselesaan, terdapat pengusaha yang menyediakan kabin serta kemah berkonsepkan glamping. Selain menyediakan lokasi berlibur, kewujudan lokasi ini secara tidak langsung turut memberi kesan positif rantaian ekonomi dengan mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk setempat, khususnya generasi muda. Kami pun dapat cari rezeki kat sini, kerja kat sini, dia pun dekat dengan rumah. Dan itulah, saya pun bersyukurlah dengan apa yang ada ni.
dapat kerja kat sini. Penduduk setempat juga mendapat manfaat ekonomi dengan melibatkan diri dalam penyediaan sajian makanan kepada pengunjung. Seterusnya, di Selangor pula, Nights of Fried Egg membuat kemunculan semula tahun ini selepas hampir 3 tahun menyepi akibat pandemik COVID-19. Ia menyajikan 8 rumah hantu termasuk The Hotel The Ville, Horrorwood Studios serta 99 Doors yang dibawakan oleh Taman Tema Sunway Lagoon dan The Sudden Impact Entertainment Company. Menurut pengarah eksekutif Taman Tema Sunway Lagoon, Kelvin Ho, NOF Egg juga akan mempersembahkan teater berhantu, zon menakutkan, thrill rides dan beberapa acara menarik di pentas utama mereka. We have a limit, of course, for safety, we are targeting about 4,000 every night. So please get your ticket fast because it's going very, very fast. What is important is Sunway being a very good venue for this kind of occasion. It's a safe place, it's a very good time, and we do it with style and we do it very well. Our aim is to create a very entertaining event in Malaysia. You know, the other thing I think that's a testament is that we actually get the multi-race population to the event. You know, we get the Malays, the Chinese, the Indians. Everyone comes and explores it, but also we get that in the cast. We hired 300 local kids to be the ghosts, to be the hantus, right? That's a lot of young people, Malaysian. Lebih menarik, NOF 8 turut menampilkan pelakon tanah air iaitu Nabila Huda sebagai salah seorang yang membawa watak hantu di festival berkenaan. Permainan video berdasarkan koleksi sebuah muzium di Itali semakin menjadi kegilaan. Di Muzium Arkeologi Kebangsaan Naples, pemain dan pengunjung boleh merantau ke masa silam bagi mencari acara bersejarah pada zaman dahulu. Antaranya dengan berkunjung ke Badar Pompei 24 jam sebelum ia dimusnahkan oleh gempa bumi 2000 tahun lalu. Permainan ini berfungsi sebagai suatu kaedah bercerita cara baharu dan mengolah watak utamanya sesuai dengan koleksi barang pameran di dalam muzium. Pemenang dinilai berdasarkan pilihan koleksi barangan yang dipamerkan. Pihak muzium berharap dapat menarik lebih ramai pengunjung melalui kaedah ini. Sesuai dengan koleksinya, pemain video ini juga boleh melewati bandar lama Rom dan Mesir. Meskipun baru diperkenalkan, permainan video ini sudah dimuat turun lebih 5 juta kali. Masih di Buletin Didik, Sukan. Johor Darul Takzim JDT membuktikan status sebagai pasukan terbaik negara apabila muncul juara Liga Super buat kali ke-9 berturut-turut. Meskipun masih berbaki 4 perlawanan, kemenangan 5-0 ke atas Negeri Sembilan FC dan kekalahan pencabar terdekat Sabah FC kepada Terengganu FC mengesahkan kejuaraan milik JDT. JDT menanti kunjungan Negeri Sembilan di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Tuan rumah di depan pada minit ke-35. Hasil rematan kencang Arif Aiman Muhammad Hanafi menewaskan rakan skuad kebangsaan Ahmad Syihan Hazmi Muhammad. 2 minit berselang, JDT menambah gol menerusi sepakan percuma menarik Leandro Velasquez dari jarak 25 meter. 4 minit selepas rehat, Arif Aiman menghukum kesilapan benteng Negeri Sembilan untuk JDT selesa mendahului 3-0. Kelincahan Arif Aiman terus menimbulkan masalah buat pelawat. Kali ini dia membuka ruang buat Berson Da Silva melebarkan kedudukan 4-0 pada minit ke-61. 2 minit sebelum whistle penamat, Berson melengkapkan kemenangan 5-0 JDT sekaligus mengutip mata ke-46 selepas 18 perlawanan. Lebih manis, skuad bimbingan pengendali dari Argentina Hector Vidoglio mempertahankan trofi Liga Super yang dijulang sejak 2014.
Sementara itu, Terengganu FC melenyapkan hasrat Sabah FC untuk terus menyaingi JDT apabila mengalahkan skuad bimbingan Datuk Ong Kim Swee itu. Beraksi di arena sendiri, Terengganu membuka jaringan seawal minit ke-7 menerusi paplay dia kita. Nik Sharif Hasifi lazim melengkapkan kemenangan 2-0 tuan rumah minit ke-30, menyaksikan Terengganu melonjak ke tangga ketiga mengumpul 35 mata. Di Stadium Darul Aman Alustar, Kedah akur kalah tipis kepada PJ City. Gol kemenangan pelawat menerusi R. Reventiran minit ke-69 membolehkan pelawat mengumpul 20 mata naik ke tangga ke-9. Kejayaan PJ City juga menamatkan rekod 3 kemenangan berturut-turut Kedah. Tan Cheng Ho ceria memulakan tugasnya sebagai jurulatih baharu Selangor FC dengan kemenangan besar ke atas Melaka United. Babak pertama Selangor mendahului 2-0 hasil jaringan Muhammad Nur Hakim Hassan minit ke-16 dan Muhammad Mukhairi Ajmal Mahdi minit ke-32. Ketua pasukan Brandon Gunn mengukuhkan kedudukan apabila menyumbang 2 gol minit ke-66 dan 78. Minit-minit akhir permainan, Harrison Kayon menyempurnakan sepakan penalti untuk kemenangan 5-0 Selangor. Sarawak United pula gagal memanfaatkan kelebihan di arena sendiri, ditewaskan Sri Pahang FC. Pahang membuka jaringan minit ke-37 menerusi David Rowley sebelum Zahrul Nizwan mengikat kedudukan lewat babak pertama. Selepas rehat, Sarawak nyata sukar lagi membendung penguasaan Pahang. Pelawat menambah 3 jaringan menerusi Steven Rodriguez pada minit ke-59 dan 78 dan Zuhair Aizat pada masa kecederaan untuk kemenangan 4-1 Pahang. Ini pula susulan rusuhan penyokong perlawanan Liga 1 Indonesia, pertemuan Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadium Kanjuruhan, Malang. Presiden Indonesia Joko Widodo memberi arahan tegas supaya seluruh Liga 1 berhenti beraksi seketika. Bukan itu sahaja, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI juga berdepan hukuman berat dari Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Menurut Setiausaha Agungnya Yunus Nusi, FIFA dan AFC mahu laporan segera dibuat sebelum hukuman diputuskan. Yang pasti, status Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia bawah 20 pada Mei hingga Jun 2023 membabitkan 24 pasukan juga kini menjadi tanda tanya. Untuk rekod, PSSI sebelum ini pernah digantung setahun oleh FIFA pada 2015 ekoran campur tangan kerajaan dalam saingan Liga Domestik. Kita juga telah perintahkan kepada Menpora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tenis terbuka Kuala Lumpur. Pemain kebangsaan Kuwait Hao Sheng muncul juara persoalangan lelaki, menumpaskan lawan dari Indonesia Rifki Sukma Ramadan. Bagi saingan wanita, pertembungan dua pemain kebangsaan menyaksikan kejutan Zem Lim Ji Juan menewaskan Iman Syuhada Abdullah. Aksi final sememangnya dinanti dengan wakil penulis KW Hao Sheng dijangka diberi tentangan sengit Rifki Sukma Ramadan. Kemampuan mengetepikan beberapa pemain pilihan mengiringi reputasi Rifki, namun Hao Sheng juga jelas berada dalam kelas tersendiri. Sengit pada set pertama dengan Rifki menampilkan cabaran hebat, Hao Sheng tenang berdepan tekanan yang dihadapi sebelum menamatkannya dengan keputusan 6-4. Set kedua, Rifki mula hilang rentak ketika Hao Sheng menguasai perlawanan selepas dapat membaca pergerakan lawannya itu. Hao Sheng mengesahkan kejuaraan apabila mudah memenangi set kedua 6-0. Sementara itu, saingan persoalangan wanita menyajikan pertembungan dua pemain kebangsaan. Gelaran juara menjadi milik wakil Selangor Zen Lim Ji Juan. Dia mencipta kejutan apabila menewaskan pilihan utama yang mewakili Negeri Sembilan Iman Syuhada Abdullah juga menerusi kemenangan straight set. Zen Lim menang 6-1, 6-4 untuk membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM5,000 selain trofi kejuaraan. Manakala Hao Sheng meraih hadiah wang tunai RM8,000 serta trofi kemenangan. Ratusan belen udara panas memenuhi ruang udara New Mexico sempena fiesta antarabangsa. Acara ini juga dikenali sebagai antara yang paling banyak gambarnya dirakam di dunia. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri, salam hormat dan Assalamualaikum.